Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى حضرة النبي المصطفى وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأولياء وكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni dalam Tadabbur Al-Kahfi, ayat yang ke 51, dan kita telah bicarakan yang lepas bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun dalam ayat yang 49 membicarakan bahawa kita akan dibentangkan nanti amalan kita di akhirat maka kita perlu berwaspadalah, jangan kita mengikut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tunggu sebentar lagi, mungkin ada seorang dua lagi, ada seorang dua dah telah mula menonton, dan alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Kita tidak tahu umur kita. Di kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya dan anda semua, kita sedekahkan Fatihah kepada salah seorang rakan, salah seorang sahabat kita, sahabat syurga kita, telah kembali ke rahmatullah pagi tadi. Seorang yang banyak memberikan amal, amal memberikan kita berdakwah lah, maksudnya menyampaikan ilmu, iaitu ukhtina insyaAllah fi jannah, Ustazah Syadiah Abbas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya sediakan dulu kita punya ni. Terima kasih yang Ushpati. Nampaknya hari ni kita teruskan. Saya macam pagi ni tak tahu dah nak kata terperanjat sedikit agaknya, tapi sepatutnya kita tidak terperanjat lah Umur kita di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh saja pergi sama ada kita muda ataupun kita tua. Dan kita pun sentiasa sebut kita pun tidak tahu kita ni sampai ke mana, entah esok atau lusa.
Entahkan kita sampai ke Ramadan, entahkan tidak namun kita berdoa mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan terima kasih kepada yang dah ada, Lutfi Aras, Hayati, Hasan, Bonda Noh. Waalaikumsalam Bonda Noh. Terima kasih beri sokongan kepada Bonda. Sebenarnya kita beri sokongan kepada pencarian ilmu. Mudah-mudahan kita tidak melihat sesiapa sebenarnya menyampaikan ilmu, tetapi insya-Allah kita berada di majlis ilmu, kita akan diberkati oleh Allah. Malaikat akan turun kepada kita membawa rahmat kepada Allah kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak kiralah penyampaian ilmu itu secara berjumpa face to face, muka berdepan, ataupun kita sekarang ini ada kaedah secara online. Yang pentingnya niat kita mencari ilmu. Bila kita kita berniat untuk mencari ilmu, insya-Allah kita akan dikurniakan dikurniakan rahmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini, macam saya sebutkan tadi, bahawa pada hari Jumaat yang lepas, kita baca ayat yang ke-49, di mana ayat itu menceritakan tentang kita akan amalan kita akan dibentangkan di akhirat nanti. Dan selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula bahawa dia mengulang kembali apa yang, bukan mengulang sebab dalam Quran tu tidak ada ulangan semuanya ada maksudnya. Di sini mengulangkan untuk mengingatkan bahawa mereka yang mendapatkan kitab ataupun mendapatkan rekod kerja di dunia itu, yang dibalas neraka itu adalah mereka yang mengikut berpandukan kepada iblis, ataupun dia mengikut arahan iblis, mengikut perintah ataupun arahan iblis, tidak mengikut perintah Allah. So dalam ayat yang ini, bagi ayat yang seterusnya, ayat 51, Allah tekankan lagi bahawa sebenarnya iblis yang diikuti oleh mereka, saya sebut mereka, na'udzubillah, tidaklah kita, tetapi kita takut, kita tergulung dalam itu. Jadi kita sentiasa ingat tu apa balasan, bagaimana kita bagaimana kita dihadapkan di pada mahsyar nanti, bagaimana kita dihisap, diceritakan akan pelbagai perkara yang mungkin menyebabkan kita menjadi tidak dapat mencium syurga, ataupun tak dapat masuk syurga lagi, tak dapat mencium bau syurga. Maka kita perlu ingat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Ada masalah apa-apa tak dalam live saya ni? Melintang suara tak dengar ke atau apa-apa tolong beritahu. Okey, Tini, Kak Tini sebenarnya, Tini hai Tini, Assalamualaikum. Okey, saya sambung balik saya tak boleh tengok sangat di situ, nanti saya terganggu bukan terganggu, maksudnya terputus-putus cakap. Ada komen dah hari tu bila saya tengok tu saya tinggalkan. Jadi sekarang saya nak mula dengan apa ayat yang yang ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menceritakan bahawa iblis yang kita ikut itu tidak ada pun sumbangan apa-apa dalam hidup kita, malah dia adalah musuh kita, musuh Allah. Jadi kita okey, gambar dan suara jelas, terima kasih. Di Kuala Terengganu, okey, Bonda Noh. Semua orang kenal Bonda Noh ni. Penulis yang sohor, yang banyak menulis tentang perkara yang berkaitan dengan pujuklah hati, berkaitan dengan dakwah santai, dan dia adalah guru kami dalam penulisan. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah, kita menjalankan dakwah kita sesuai dengan apa yang kita mampu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-51 berbunyi, Ma ashhadtuhum
khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda. Okey. Allah menyebutkan bahawa aku tidak menjadikan mereka saksi. Di dalam tafsir ada menyebutkan tafsirannya ialah manusyawiruhum. Aku tidak berdiskus, tidak berbincang pun dengan mereka siapakah mereka itu. Dalam tafsir juga menyebutkan mereka itu yang dimaksudkan iblis wa zurriyatihi. Iblis dan keturunannya. Iblis pun ada keturunan. Jangan kata kita saja ada keturunan. Sebab itu iblis tu bukan satu untuk mengkacau kita. Dia ada iblis yang melakukan mengganggu kita sampailah hari kiamat. Kerana itu permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku tak berbincang dengan dia ketika bila? Ketika aku khalqas samawati wal ard, ketika menjadikan langit dan bumi. Allah ulang perkataan langit dan bumi ini dia yang jadikan, kerana inilah bukti paling besar kepada kita. Lihatlah kejadian alam ini, lihatlah kejadian langit, kejadian bumi, yang bagaimana bumi terbentang luas, bagaimana langit tanpa ada tongkat, tanpa ada apa, tanpa ada tiang, boleh berada di atas tanpa runtuh. Dan dia tidak memerlukan sesiapa untuk menolongnya, apatah lagi iblis yang kamu ni, yang mereka tu maksudnya di dalam tafsir juga menyebutkan mereka yang disebutkan di sini adalah golongan musyrikin. Kerana orang musyrik ini suka ikut ataupun mereka mengikut iblis, di mana mereka menggunakan dikata an-nujum, suka telek, mereka mengikut kata hati, mereka tidak percaya kalau Tuhan kata ada macam ni, dia tak percaya. Dia pergi tanya tukang telik, tengok ada satu lagi dia kata tabai, dia mengikut, dia kata tu nature dia memang macam tu. Bumi ni memang nature dia terbentang, langit ni memang nature dia di atas, tidak runtuh. Kita sampai sekarang pun ada yang melakukan begini. Sebenarnya dia kata pandangan itu adalah pandangan mereka yang mereka yang mengikut iblis. Sebab itu Allah peringatkan, kalau kita nak ikut itu juga berarti kita mengikut iblis. So janganlah kita ikut kata-kata iblis tu tadi. Jadi sebab itu saya selalu sebut dia, astagfirullahalazim, kita nyatakan dan jumpa di mana-mana Allah, kita ta'awuz, auzubillahi minasyaitanirrajim, itu jangan lekang daripada kita selain daripada istighfar at-ta'awuz, meminta perlindungan daripada Allah. Syaitan itulah, iblis itulah yang kita perlu berlindung, kerana dia boleh mengajak kita kepada perkara-perkara yang tidak baik. Dan menyebut tadi, kerana dalam kitab Al-Qutubi dan juga Az-Zamakhsyari ada sebut bahawa iblis itu mengajak, melihat, menilik nasib. Kadang-kadang kita tak sengaja tahu dalam bab telik-telik nasib ni. Kita kata, orang yang lahir bulan sekian dia jadi begini. Siapa yang cakap begitu sebenarnya? Allah tidak pernah sebut mereka yang lahir bulan Ramadan, mereka yang lahir bulan Rajab, mereka yang ini bintangnya begini, dia akan jadi orang yang pandai, orang yang hebat, orang ni kuat marah, orang ni penyayang, orang ni pengasih. Sebab itu saya sebut bulan Hijrah lah. Apatah lagi kita berpegang kepada bulan Masihi. Saya ni lahir bulan Februari. Kalau tengok bintang, dia akan cakap macam ni. Kita pun bersemangat ikut itu. Sebenarnya itu tidak benar. So, itu kerja syaitan sebenarnya. Jadi kita tolong elakkan perkara-perkara yang boleh membawa kita. Kadang-kadang kita tidak sengaja boleh merosakkan akidah kita. Saya masih sebut boleh. Saya tak kata rosak akidah. Tapi boleh. Sebab kita sebenarnya tugasan kita ialah berdoa kepada Allah. Tak kiralah anak kita
kita lahir bulan berapa, yang penting ibadah kita, amal kita, pendidikan anak-anak kita. Bagaimana kita membetulkan hati kita, membetulkan jiwa kita untuk menentukan keimanan kepada Allah. Sebab itu Allah memang tegur, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Iblis itu aku tak ajak pun berdiskus, tak ajak pun berbincang untuk untuk buat bumi, langit. Langit ni nak buat bentuk macam mana, 7 lapis ke, langit itu 7 lapis ke, tidak. Itu Allah yang tentukan. Dan Allah juga yang tentukan bila Allah akan hapuskan, bila Allah akan ketepikan. Sebagaimana Allah turunkan ujian kepada kita, virus corona. Hanya Allah yang tahu bila masa Allah akan angkat virus itu. Bila masa Allah akan berhentikan virus itu daripada menular ke seluruh dunia. Daripada mengganggu umat manusia. Sebenarnya Allah tidak menjadikan virus itu sia-sia. Ada tujuan dan ada sebab. Jangan kita pula, sakit ini sekarang ni kalau pergi hospital, nanti hospital tahan bagi begini, begitu, begini. Baik kita pergi tanya entah kena apa ni di sana, ada perkara yang dibuat tidak kena. Kita sehingga percaya perkara-perkara Tok Nujum ini yang tidak betul. Yang ada pada kita, kuasa pada kita ialah kuasa doa. Kerana Allah boleh merubah apa yang telah ditentukannya. Maksudnya dia boleh ubah. Allah saja yang mampu ubah. Malah dia dalam ketentuan Allah pun. Kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak kena. Mudah-mudahan yang telah kena itu Allah sembuhkan. Mudah-mudahan mereka yang telah pergi itu Allah rahmati. Mudah-mudahan mereka yang bertugas untuk menyelamatkan itu Allah berikan pahala, Allah berikan ganjaran dan mereka berjaya dalam tanggungjawab mereka. Itu tanggungjawab kita. Sebab tu Bonda selalu tulis dalam Facebook Bonda, kita ni kalau kita tak mampu pergi tolong orang, tak mampu duduk di barisan hadapan, paling tidak tugasan kita ialah duduk di rumah. Kerana duduk di rumah itu kalau kita niatkan, saya sebut niatkan kalau kita niatkan lillahi ta'ala untuk memutuskan rantaian virus itu dan bertujuan untuk menyelamatkan diri dan orang lain, kita mendapat pahala besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita sambung dengan doa, kita sambung dengan zikir, kita lakukan sepanjang masa, kita beramal dan macam-macam yang kita lakukan duduk di rumah ini. Tak usahlah risau, tak usahlah menganggap bahawa ini satu kurungan macam penjara dan sebagainya. Kita duduk di rumah senang lenang Jadi kita buatlah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bermunajat dan minta ampunlah. Kita takut ini bila dalam ayat ini menyebutkan, Allah ingatkan kita. Dia kata wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda. Aku tak pernah pun nak minta tolong. Allah kata dengan golongan yang sesat, maksudnya iblis tadi, yang menjadi musuh, takkan jadi pembantu kepadaku. Apatah lagi kita manusia nak minta jin iblis tu menjadi pembantu kita. Kita pun memang cakap kita tak ikut iblis. Tapi bila iblis kata, engkau kutuk dia. Bila iblis kata, iblis lalu Bonda dah sebut sekali hari tu hati kita ni yang pertama itu sesuatu yang di luar kuasa kita. Tetapi bila kita tambah, maka itu tambahan iblis. Contohlah, alah, keluar je lah. Kalaulah Allah kehendaki kamu sihat, sihatlah. Apa yang nak dengar sangat perintah kawalan ni? Boleh je, ramai saja orang pergi. Itu hati kita kalau dia pertama, tapi kita tambah lagi. Tak pergi pun tak apa, kuasa Allah gini. Sebenarnya kita kena faham kuasa Allah itu. Iblis kacau sebab apa? Cuba bayangkan. Kalau kita keluar, lepas tu kita tak sakit. Tengok, aku keluar pun tak sakit. Itu iblis. Iblis kacau. Kadang-kadang kita rasa benda tu kecil saja. Tetapi dia boleh mengganggu, gugat kita punya keimanan. Okey. Fariza dia kata,
Prof Farizah ni dengar sambil siapkan proposal research. Faham sangatlah tu. Kerja pensyarah tak sudah-sudah siapkan proposal research, tapi memang itulah tanggungjawab kita. Sebab kita buat kajian. Dan berdoalah, Prof Farizah dan rakan-rakan yang lain, berdoalah kepada Allah. Kerana membuat research itu pencarian ilmu. Berdoalah mudah-mudahan apa yang kita buat itu diberkati oleh Allah. Apa yang kita buat itu sentiasa diberi balasan oleh Allah dengan balasan syurganya. Jauhi daripada gangguan syaitan. Sebab syaitan, iblis itu, kalau kita buat kerja, dia akan kata, buat, nanti kamu boleh isi borang ni. Bila buat ada kerja amal sebelah ni, sambil buat research gitu, itu tak masuk borang. Itu iblis kacau. Tolong kita kena baiki sentiasa niat kita, insya-Allah. Sebab Allah tegur ni dalam surah Al-Kahfi ni. Jadi kalau baca surah Kahfi sampai ayat ini, ingatlah bahawa kita jauhilah syaitan dan iblis. Kerana mereka tidak pun menjadikan kita, tidak pun menjadikan langit, tidak pun menjadikan bumi, tidak pun menjadikan air yang kita gunakan. Malah tidak pun akan menyembuhkan penyakit, tidak akan menghapuskan virus. Nanti pergi pula jumpa Tok Pawang minta halau syaitan, dia kata halau penyakit dan sebagainya. Kita boleh lakukan dengan membaca ayat Quran. Ada juga doa-doa yang menggunakan bacaan Al-Quran. Itu tidak mengapa. Okey, itu dalam ayat yang ke-51 tadi. Cuba kita lihat ayat 52. Ini paling pedih. Ayat ke-52 ini paling pedih. Bila Allah menempelaklah kalau dalam bahasa kita. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i allazina za'amtum. Hari ini mereka, yauma yaqul nadu, panggillah, Allah kata panggillah yang kau sekutukan dengan aku, syuraka'i, yang kamu syirikkan dengan aku, allazina za'amtum, yang kamu dakwa itu, fada'auhum falam yastajibu lahum. Kamu berdoa pada mereka, tapi mereka tidak lagi akan menunaikan permintaan kamu. Waja'alna bainahum mawbiqa. Dan aku jadikan di antara mereka itu mawbiqa. Mawbiqa ini, kalau kita baca dalam tafsir, mawbiqa ini ialah wadi. Wadi ataupun ada yang mengatakan dia macam sungai dalam neraka yang dipenuhi oleh macam muntah busuk lah. Darah hanyir, dan maksudnya memang satu tempat yang tidak baik bagi mereka yang mensyirikkan. Jadi kita, bila Allah kata, bila saya kata Allah, saya gunakan perkataan tempelak lah, tak ada bahasa yang mungkin lebih tepat. Maksudnya teguran kita Allah dah bagi. Tapi bila kita dah sampai nanti ke saat saat kita berada di akhirat nanti, di hari kebangkitan nanti, Allah kata panggillah. Panggillah. Ini kita kata okey, kalau kita belajar Prof Farizah dekat sini, dia reverse psychology. Kita kata buatlah, panjatlah, macam tu. Dalam bahasa Arab pun ada juga macam tu. Saya lupa pula istilah dia. Saya bukan orang bidang bahasa Arab, tapi belajarlah juga. Dalam bahasa dia ada menyebutkan, Yusliza ni orang bahasa Arab kot, mungkin boleh bantu panggil apa tu. Bahasa macam dia kata nadu syuraka, panggillah yang orang, apa saja hamba lain yang kamu syirikkan kepadaku, allazina za'amtum, yang kamu dakwa itu, yang kamu lakukan itu. Contoh saya sebut tadi, kita sakit, dia kena sampuk, dia kata nak kena buat itu, buat ini, itu syirik lah. Iblis ajak kita. Saya nak beri contoh. Kita kadang-kadang tak sedar tau. Saya dah pernah cerita dengan pelajar-pelajar bonda dulu. Sebab perkara ni memang lekat dalam ingatan bonda. Satu masa dulu, bonda pernah, masa muda kita selalu kena migraine, betul tak? Sakit sangat. Waktu tu bonda pulang bercuti daripada Mesir lah. Pulang bercuti ke Malaysia. Dan adalah di antara jiran-jiran, sahabat, beritahu,
Dia ni pandai, dia boleh ubah orang. Zaman itu memang zaman teruk sangatlah pemikiran. Kita sedang sakit saya pun tidak membayangkan bagaimana cara orang tu mengubat. Sebab dia kata, saya pernah sakit, anak saya tak nangis begini, tak boleh, tak pergi hospital, tak betul, begini, tak betul. Saya pergi kat dia kata. Saya pun pergilah. Bila bonda sampai, tengah hari, dia sedang berehat. Tok Bomo tu sedang berehat. Cuma, bonda lihat, kenapa dia ada burung tau. Burung buatan dia jahit lah kot. Ataupun dia tempau, Wallahualam. Burung tu kuning. Siapa duduk Benut dia tahulah tu. Dia dulu tinggal di Benut. Sekarang tak lah kot. Tak tahu di mana dia tinggal. Mudah-mudahan dia telah dapat hidayah daripada Allah. Ada burung. Dia pun tengah tidur kat situ sebab dia kata dia penat pagi tadi. Orang ambil nombor tau. Orang pergi situ ambil nombor. Ramainya orang manusia yang na'udzubillah kita yang terpengaruh dengan benda syirik ni. Hati bonda ni sudah berdetik. Adakah dia minta dengan burung untuk menyihatkan orang? Tapi kita sedang sakit, jadi tidak fikirlah. Kemudian akhirnya dia bangunlah. Saya nak tunjukkan bagaimana syirik itu contoh. Dia pun bangun, saya tak tahulah dia memang dah solat ke belum solat ke, tapi dia bangun, dia terus menghadap burung dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dia sebut apa benda, entah nama syekh apa benda, nama yang ya Allah gini. Turunkanlah dia pun maka dia pun masuklah satu roh dalam badan dia, wallahu alam. Tapi dia menghadap burung tu. Dia tak menghadap pun Kaabah. Dia tak memohon pada Allah SWT. Memang dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu sebut. Tapi cara dia menghadap tu, dan dia minta pula turun roh itu. Dan bila turun roh itu, saya pun benda pun dengarlah dia bercakap. Dia bercakap macam, dia kata kononnya lah dia bercakap bahasa Arab, tapi dia bukan cakap Arab pun, dia cuma pelak-pelakkan Arab. Atau tak pelak, orang Melayu yang suka tiru-tiru orang Arab cakap ni lah. Dia pun tak tahu kot saya balik daripada negara Arab. Takkan ni malu pula dia nak ngaku-ngaku gitu kan. Tapi kita ni sedang sakit. Otak saya berputar juga ni. Nak terus cakap kita sedang sakit, tak boleh nak ni. Tapi tak apalah, dia kata nanti ambil sirih 1 guni. Okey, saya pun fikir mana nak cari sirih 1 guni. Kebetulan saya ada kawan bawa, tak apa, dia ada jual sirih, dia ada pokok sirih, nanti dia memang dah petik dah. So kita pun belilah sirih tu, murah je pada ketika itu. Sirih itu hanya hanya RM10 1 guni. Sekarang tak jumpa lah RM10 1 guni besar gitu. Dia pun katalah, dari segi cara dia mengubat pun bonda dah rasa dia syirik. Dan bonda pada masa itu merasakan bahawa bonda menolong dia untuk membuat sesuatu yang tidak betul. Dia kata ambil ni kena angin pusar, dia kata. Angin pusar. Kepala saya kena angin pusar. Dia pun nanti balik rumah, ulik sirih ni, pergi buang ke sungai supaya penyakit tu pergi ke sungai. Karut tak karut, macam itulah. Bonda nak simpulkan kadang-kadang kita ni sakit sampai kita tidak sedar yang kita buat itu tidak betul. Tapi bonda balik tu, bonda memang rasa istighfar banyak-banyak dan tidak pun kali pertama tu buatlah sebab orang yang suruh tu. Yelah, kadang-kadang kita nak ni, tapi selepas itu memang bonda cerita, tolonglah jangan pergi lagi. Dia ini ada begini dan saya rasa dia lebih kepada hampir untuk mensyirikkan. Maka kita jauhilah. Dan bonda cuba beritahulah. Kebetulan saya ada adik-beradik kerja di Pejabat Agama Johor tentang orang ini, supaya dia ambil perhatian, supaya tidak menyebarkan benda yang syirik ini. Sebab bonda sebutkan ini sebab sebenarnya ulama tafsir menceritakan cerita ini adalah menceritakan orang Quraisy yang masih percaya dengan perkara-perkara tersebut. Lalu inilah sebabnya diceritakan perkara ini. Walaupun ayat ini turun kepada mereka, tetapi ini pengajaran kepada kita. Jangan kita kerana kita menghadapi satu masalah yang besar, maka kita boleh mensyirikkan Allah. Saya ingat juga waktu bonda belajar di Mesir dulu, walaupun Arab ni kan, ramai juga yang
yang tidak faham tentang akidah, waktu kita menziarahi makam, tak kira lah makam siapa-siapa yang ulama, sana banyak makam ulama. Contohlah makam Imam Syafi'i. Arab ni duduklah berdoa, ya Imam, dipanggillah Imam Syafi'i. Maksudnya dalam bahasa Melayu, ya Allah, anak aku dalam penjara, kau selamatkanlah dia. Dia minta kepada Imam Syafi'i itu untuk apa? Itu syirik sebenarnya. Kita minta pada Allah, bukan pergi minta kat makam. Kita duduk di rumah pun boleh minta. Kita pergi makam itu hanya sebagai penghormatan kita kepada seorang ulama. Dan kita baca Fatihah, mendoakan barakah ilmunya sampai kepada kita. Bukan pergi berdoa di situ, ya Allah sembuhkanlah aku dari penyakit, ya Allah. Walaupun sebut Allah, tapi kita macam seolah-olahnya meminta daripada roh si mati itu. Itu tidak boleh. Ada lagi di antaranya solat. Betul lah, kalau solat dia menghadap menghadap Kaabah tu betul lah. Yang ada dia menghadap makam, tak boleh. Memanglah sangat tidak sah salatnya. Ataupun dia menghadap Kaabah, tetapi kenapa dia solat kat situ sebenarnya, sedangkan tempat lain besar? Apa tujuan dan matlamat? Itu makna kita juga boleh bercerita tentang tawassul, tetapi tawassul itu lain. Bukan macam tu caranya, ya. Kita cerita panjang pula tentang tawassul itu. Okey. Saya kembali kepada ayat tadi. Falam yastajib, dia kata, fada'auhum, maka pada hari kebangkitan nanti, maka dia pun akan panggil falam yastajibu lahum. Tetapi semua yang disyirikkannya itu, yang konon-konon roh tadilah, konon-konon iblis yang kita ikut. Sebab iblis, syaitan lah yang suruh kita, pergilah, kamu dah sakit sangat ni, kamu tak boleh, di situ je lah ada ubatnya. Falam yastajibu lahum, tidak akan menyembuhkan, tidak akan menyahut untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka. Wa ja'alna bainahum mawbiqa. Di antara ini perkataan di antara bainahum ni juga ada tafsirannya. Ada yang mentafsirkan di antara orang mukmin dan orang kafir. Tetapi ada satu tafsiran yang mengatakan, sebab oleh kerana dikata mubiq itu sebagai satu wadi ataupun satu lembah, satu sungai yang isinya yang menjijikkan tadi, nanah dan darah, muntah, maka dia ini lebih tepatlah, maksudnya dia akan letak di antara orang yang mensyirikkan itu dengan yang disyirikkan. Maksudnya iblis itu juga, kita akan duduk dan diletakkan antara kita dengan iblis itu adalah wadi tadi. Jadi kita nak bayangkan supaya kita jadi ngeri-ngeri sikit, bukan sikit, ngeri sangat-sangat, supaya kita menjauhi diri kita daripada neraka. Kemudian dalam ayat 57, benar saya melompat. Itu saya benda kata selalu lain nak cakap, lain cakap. 53. Wara'al mujrimuna an-nara fazannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha musrifa. Dia kata wara'al mujrimun, dan orang-orang mujrim, orang yang melakukan dosa tadi, orang yang mensyirikkan Allah tadi, nampak dah, tengok dah, saksikan dah an-nar, neraka yang balasan yang dicerita, yang beberapa hari yang lalu kita mencerita, apinya panas. Memang di mana-mana pun dalam Al-Quran, dan kita mungkin anda semua para sahabat sekalian juga biasa dengar, biasa baca bagaimana balasan di neraka tadi. Bukan sahaja api, tetapi air seolah-olah daripada tembaga panas yang dicairkan. Sungai pun bukan sahaja panas tetapi menjijikkan. Dia dah nampak dah. Yang mensyirikkan Allah itu nampak dah balasan itu. Lihat dah balasan yang menantinya. Dan dia dah tahu itulah tempatnya, mawaqi'uha. Di situlah dia akan dijunamkan. Di situlah dia akan diletakkan. Walam yajidu anha musrifa. Dan dia tidak akan dapat apa-apa. Tidak akan dapat apa-apa
tempat untuk melarikan diri. Dia tidak Astaghfirullahalazim. Maksudnya tidak mendapat menyelamatkan dirinya. Dia dah nampak tapi kita tak boleh selamat. Kalau kat dunia, Buddha dah sebut dah 2-3 hari lepas, hari Jumaat. Bayangkan di dunia, ada api, ada orang boleh tarik kita, jangan masuk, kita masih boleh lari ke tepi dan sebagainya. Tetapi neraka yang ada di depan itu pada masa itu sudah tidak ada lagi tempat untuk kita mengelakkan diri. Kita mesti dah masuk ke na'udzubillah, maksudnya saya sebut kita, mereka lah, mereka yang mensyirikkan Allah itu pasti akan masuk dalam neraka itu. Sudah tidak ada lagi yang boleh menyelamatkannya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, sahabat syurga sekalian, kita mahu kita dan keluarga kita, anak kita masuk syurga. Tolonglah, kita sekarang berada di rumah bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita. Mungkin ada yang berkesempatan duduk bersama ibu bapa mereka. Maka masa inilah kita meninggikan amal kita untuk memastikan diri kita masuk syurga. Dan yang paling penting, pendidikan kepada anak-anak supaya dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tadi. Bunda sebut ulang-ulang banyak kali, ada perkara syirik yang kita tidak sedar. Ada syirik yang jelas, ada syirik yang khafi. Syirik yang jelas itu, jahri itu yang nampak, yang mengatakan Tuhan itu dua. Tetapi syirik yang kita tak nampak, kadang-kadang tindak laku kita, perbuatan kita. Jadi setiap hari kita kena bicarakan kepada anak-anak kita bagaimana kita menjaga iman. Kita menjaga iman itu bukan hanya memikir, saya nak jaga, saya boleh jaga lidah saya tak terkeluar ni, tidak. Semua itu dengan rahmat Allah dan hidayah Allah. Sebab itu kita sentiasa beribadah kepada Allah supaya kita terpelihara daripada segala perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Okey. Dan Allah sebutkan ini tadi dia macam Allah dah seolah penempelakan kepada kita. Allah sebut pula, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai' jadala. Allah sebut dia kata, dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan jelas berbagai cara dalam Al-Quran. Dia buat masal, dia buat perumpamaan, jelas sangat. Allah dah sebutkan semua. Jangan ikut ini, buat macam ni, buat begini. Tetapi dia kata, wa kanal insan, tetapi manusia itu aksaru syai' jadalan, suka sangat membantah-bantah. Banyak sekali. Maksudnya kita ni manusia, itu Allah peringatkan. Sebab itu kita ingat kita ni manusia. Dan bila Allah sebut manusia di sini, kita tergolong dari situ. Kita suka sangat membantah. Kita suka sangat melawan. Kalau kita beri komentar baik sambil berfikir dengan cara yang baik, kita akan ketemukan yang baik. Tetapi bantahan kita selalunya tanpa berfikir secara mendalam. Kan? Kita boleh tengok. Hari ini saja, bila ada arahan supaya tidak keluar daripada rumah, alih-alih kita tengok dalam berita pula, ataupun ada cerita, ada yang keluar tengah malam 5 orang satu kereta. Untuk apa dia kata? Untuk hantar resepi. Syekh makul atau ghair makul, masuk akal ataupun tidak. Itu contoh. Belum lagi yang lain-lain dan macam-macam lagi. Tapi kita yang ada urusan, tidak dilarang sebenarnya. Kita boleh pergi tapi kita menjaga diri. Sebab manusia memang suka jadal, suka melawan. Jadi tak heranlah, tidaklah orang Malaysia saja suka membantah. Sebenarnya orang yang membantah ni ada di mana-mana. Saya tak tahulah betul atau tidaklah media sosial tu. Ada negara terpaksa pakai rotan. Ada negara yang biar saja.
Dulu kita selalu dengar bunda lah selalu dengar cerita. Dia kata orang barat ni kamu letak je lah duit di mana-mana, dia tak akan ambil. Mereka ada rasa tanggungjawab, bukan macam kita ni. Tapi bunda pernah pergi sana. Ada juga, ada. Bukan tak ada, dia tetap manusia. Orang kata Jepun ini banyak tingkah lakunya yang bagus. Memang banyak tingkah laku yang bagus. Tetapi selagi mereka bernama manusia, mereka mesti ada jadal yang dia buat. Tetapi mungkin jadal yang diberi oleh setengah golongan itu diberikan dengan bukan membantah kehendak Allah. Membantahlah tu, sebab tu Jepun tu macam mana hebat pun kebersihan, macam mana pun mereka jaga sifat-sifat baik, tetap dia bantah juga untuk beriman kepada Allah. Sebab dia sentiasa ada jadal itu. Dan kita memang yang pentinglah kita sebagai hamba Allah berdoalah. Masya Allah, subhanallah. Itulah yang kita doa setiap hari. Ya Allah, rahmatilah kami, berilah rahmat ya Allah, jauhilah kami daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kami, perkara-perkara yang boleh menjadikan kami tidak baik. Okey, bersama pagi ni sebelum saya sambung, Muhammad Ramli ni adik saya, Sufi, Sofia Siddiq. Sebenarnya ada 2-3, bukan 2-3 orang. Bunda sudah perasan dah beberapa orang yang mengikuti tadabbur ini daripada awal. So, bila kita ikuti daripada awal dan kita boleh share supaya kita boleh tengok banyak kali, kita akan dapat menyambung cerita itu nanti. Maksudnya apa yang berlaku daripada Haizura Ibrahim, Waalaikumsalam. Kita boleh tahu cerita Al-Kahfi ini daripada awal hingga nanti sampai akhir lah. Saya mengharapkan kita boleh habiskan, sebab bunda dah buat 4 kali seminggu. Kadang-kadang bunda fikir Khamis, Jumaat, buat Khamis lah, Jumaat tidak perlu. Tapi bunda takut kita tak sempat nak habiskan. Kita tak tahu umur kita kan. Jadi kita cuba habiskan sebaik mungkin. Tapi kalau diikuti baru pemahamannya lebih jelas. Kalau dia ambil tengah-tengah, sebab itu bunda akan tulis live itu siri berapa supaya kita boleh rujuk siri berapa yang yang kita ikuti. Contoh hari ini adalah siri ke-10. Kita mula ayat 51. Dan saya bunda beri lagi perkara utama yang dibincangkan ialah telahan ataupun terpelakan Allah. Kenapa kita ikut iblis, sedangkan iblis itu musuh Allah, bukan saja musuh kita. Jadi itu adalah amat penting untuk kita ingat sentiasa. Okey, kita teruskan lagi. Tengok jam dulu. 11.14 dah sebenarnya bunda tak mau lama sangat live. Dulu hari tu bunda live 1 jam. Bunda kurangkan 15 minit ataupun 10 minit supaya yalah, sebab bunda dah biasa kuliah pun. Kuliah tu 50 minit kalau 1 jam. Dia tak boleh terus-terus, nanti ada yang penat. Jadi kita akan tamatkan di situ tadi. Jadi kita letak dalam pemikiran kita. Saya simpulkan apa yang kita baca tadi, iaitulah Allah peringatkan sangat. Janganlah kita ikut iblis, kerana iblis itu musuh Allah dan dia tidak pun memberi sumbangan apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak memberi sumbangan apa-apa dalam kejadian kita, dalam membentuk diri kita daripada tanah, daripada air dan seterusnya. Dan Allah juga telah menjelaskan dia tak bantu pun, Allah tak tanya pun. Allah bukan saja tak bantu, Allah tak tanya pun bila Allah nak jadikan bumi dan jadikan langit. So kenapa kita nak dengar iblis ini bisikkan? Saya sebut bisikkan sebab kita tak sedar. Jadi tolonglah kita istighfar banyak-banyak setiap hari, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut bismillah itu dengan nama Allah, hari tu bunda dah sebut bila kita sebut nama Allah, bila kita memulakan sesuatu, memang niat lekatkan di hati bahawa apa yang kita buat itu semua dengan nama Allah, dan Allah sentiasa ada untuk menjaga kita daripada melakukan yang tidak benar.
Kita tak mahu dengan bila ada iblis ni yang kita takut. Kita makan takut ada iblis. Kita mula bismillah. Kita masak kita takut. Kita masak bersama iblis. Macam mana masak bersama iblis? Membazir. Itu masak bersama iblis tu. Ada pula dia kata, nanti tak cukup. Tambahlah pula. Kali tengok, membazir. Memanglah syaitan itu selalu kacau kita. Jadi kita perlu sentiasa dia berurutan, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita alpa. Kerana nanti sebab di ayat yang ke-50 tu Allah tempelak kita malu. Kita malu dengan diri kita, malu dengan Allah. Kita kena letak itu, ingat itu. Nanti Allah kata, panggillah. Siapa yang kamu syirikkan itu dengan aku? Boleh tolong kamu ke tidak? Dan kita tak boleh minta tolong lagi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga akidah tidak masuk yang syirik ini. Kalau sudah syirik, maka mereka yang syirik itu nampak neraka itu dan tahu bahawa mereka akan masuk di situ. Dan nampak itu pun satu kepedihan yang amat dahsyat. Sebenarnya itu lebih dahsyat daripada dia masuk. Kalau kita ikut sekarang lah dalam dunia kita. Kalau kita ke hospital lah, nampak jarum tu lebih sakit daripada kena cucuk kaki. Tengok jarum tu, takut dah. Tapi bonda tak takut dah sebab dia dah tak tahu dah berapa kali kena cucuk. Tapi kalau orang yang takut, dia nampak tu dah menjerit. Itu maksudnya, dari segi psikologinya, melihat benda itu lebih dahsyat sakitnya. Dia tengokkan lagi, hati makin berdebar, akhirnya kita masuk kat situ. Jadi kepedihan menghadapi nampak neraka itu disebut dalam Al-Quran. Kemudian Allah kata lagi, Allah sebut lagi dalam ayat seterusnya. Kan saya dah kata, saya dah terangkan. Allah kata, aku dah terangkan dalam Al-Quran. Kamu tak faham lagi, aku beri contoh. Kamu tak ingat juga, kamu bantah lagi. Memang manusia ini suka membantah. Sedangkan Allah jadikan apa saja di bumi ini adalah untuk kebaikan kita. Tapi kita bantah juga. Masih lagi. Kita tahu bahawa Allah itu yang maha pengasih dan maha penyayang. Pergi juga minta kat dukun. Dukun itu masuklah roh dalam dia, kita pun percaya. Na'udzubillah, jangan percaya ya. Perkara itu boleh mensyirikkan kita. Nanti insya-Allah kita sambung hari Selasa ayat 55. Ayat 55 tu masih lagi ada berkaitan dengan yang tadi. Tetapi ayat yang ke-55 itu sudah menceritakan bagaimana Allah sebenarnya memberi ruang kita beriman kepada Allah. Bolehlah baca-baca seterusnya supaya nanti kita bila bertemu pada hari Selasa kita sudah baca dengan baik. Akhirnya saya ingin mengajak semua sekali lagi, memang sentiasa tiap-tiap kali live ni disebutkan bahawa kita ini adalah uzlah. Kita niatkan kita beruzlah, munajat kepada Allah, munajat secara berkumpulan dengan keluarga kita. Mudah-mudahan kita diberkati Allah, mudah-mudahan kita disayangi Allah, mudah-mudahan kita mendapat syurga Allah bersama keluarga kita, bersama saudara mara kita. Yang masih ada ibu bapa yang tidak dapat bertemu kerana kawalan pergerakan ini, kita boleh saja bercakap dengan ibu bapa kita melalui telefon, melalui video call dan sebagainya. Sampaikanlah perasaan kasih dan sayang kepada ibu bapa. Sampaikanlah nasihat terutamanya ya, ibu bapa yang masih kuat, yang masih boleh berjalan mereka duduk di kampung, kadang-kadang tidak berapa jelas kenapa mereka sebenarnya tidak dibenarkan keluar. Mereka kata, polis tak ada, pagi boleh keluar. Beritahulah mereka bahawa bukan kita takut polis. Kita kena beritahu semua tu orang kampung. Orang kampung ni baik sangat. Bila ada yang sakit, dia dah dengar dah yang sakit itu positif COVID-19. Bila datang nak ambil, mereka nak dekat juga tengok. Jadi kita kena beritahu semua. Mereka perkara-perkara tersebut tidak boleh kita lakukan. Akhirnya kita berdoalah supaya kita dijauhkan daripada semua bala bencana tadi. Dan mudah-mudahan pertemuan ilmu kita ini dirahmati oleh Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahassanna bi'izil izzati wal jabarut wa atasamna birabbil malakut wa tawakkalna lal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadzal waba wa najjina minat tani wat ta'un wal bala bilutfika ya latif يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, tetapkanlah hati kami. Ya Allah, kami berlindung dengan yang maha mulia dan juga yang maha berkuasa. Kami berpegang teguh kepada pemilik alam ini dan kami bertawakal kepada yang sentiasa hidup tidak akan mati. Ya Allah, jauhilah kami daripada bala, jauhilah kami daripada bala bencana. Bala dengan kelutfimu, dengan kelembutanmu ya Latif, ya Khabir. Sesungguhnya kamu adalah maha berkuasa ke atas sesuatu. Dan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala puji Tuhan sekalian alam. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.